Pada bab yang seterusnya, bab tentang tidak boleh mencela makanan dan sunnah untuk memujinya. Diulang, bab tentang tidak boleh mencela makanan dan sunnah untuk memujinya. Pada hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma 'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalah wa in karihahu tarakah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau suka maka beliau memakannya, dan bila tidak suka maka beliau meninggalkannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Pada hadis yang kedua, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma faqalu ما عندنا إلا الخل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأذم الخل رواه مسلم. Maksudnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan lauk kepada keluarganya. Kemudian mereka menjawab, kami tidak mempunyai apa-apa kecuali cuka. Maka beliau meminta cuka itu, kemudian beliau makan dengan berlauk cuka, serta bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis riwayat Muslim. Ini bahagian juga adab ketika makan, tidak mencela makanan. Mencela makanan baik mengatakan makanan ini kurang garam, makanan ini kurang pedas, makanan ini tak sedap, kecuali bila mana teguran itu ditujukan kepada yang tukang masak, supaya bila mana masak lain kali dilengkapi yang kurang. Tapi kalau makan bersama dalam satu hidang, tak sedaplah makanan ini mengaibkan makanan atau mencela kepada makanan. Faham tom? Kebiasaan atau adab kepada makan tidak mengaibkan makanan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaibkan makanan apapun juga. Kalau beliau mahu makan, kalau tak mahu akan ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana makanan itu makanan yang sedap, maka digalakkan kita untuk memujinya. Artinya begini. Maksud dalam hadis yang kedua ini ya, ketika Nabi masuk ke rumah tanya, ada lauk atau tidak? Siti Aisyah mengatakan tidak ada. Kemudian dijawab kecuali ada cuka. Maka Nabi bersabda, ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis ini diartikan dengan dua makna. Yang pertama adalah ingin menghargai orang yang menghidangkan lauk walaupun lauknya itu hanya cuka. Nabi ingin menghibur perasaan orang yang menghidangkan hanya dengan cuka, yakni tak mahu mematahkan hati orang yang menghidangkan kepada Nabi hanya sekedar cuka. Kalau segi zahirnya cuka, tapi karena Nabi ingin menghibur perasaan orang yang menghidangkan, maka dipuji oleh Nabi SAW. Tapi bukan menjadi kebiasaan Nabi untuk memuji setiap makanan yang dimakan, kecuali dengan adanya munasabah seperti ini, dipuji oleh Nabi untuk menjaga perasaan orang yang menghidangkan. Faham tom? Bukan semata-mata karena hidangannya itu lezat. Karena Nabi kebiasaannya kalau makanan itu sedap, Nabi makan. Kalau itu tak sedap, tak dimakan ataupun ditinggalkan. Itu kebiasaannya. Tapi dalam hadis ini Nabi memuji makanan semata-mata adalah untuk menjaga perasaan orang yang menghidangkan makanan tadi supaya terhibur dan tak tergores perasaan dengan hanya menghidangkan cuka. Yakni biasanya kalau katalah orang ini, dia orang kalau orang contohnya, dia selalu makan makanan yang sedap, steak umpamanya, atau
kambing guling atau apa saja makanan yang sedap. Satu hari datang ke rumah orang yang orang itu miskin dan dihidangkan makanan yang tak biasa dia makan, yang mungkin bagi dia makanan itu tak bernilai. Sementara yang menghidangkan itu besar hati ketika menghidangkan. Bagi orang yang nak makan, ini apa ini? Maka disinilah orang perlu menjaga perasaan orang yang menghidangkan makanan. Nabi ketika dihidangkan makanan, lauknya adalah cuka, Nabi bersabda, ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka semata-mata untuk menghargai orang yang menghidangkan supaya tak kecil hati dan dengan memuji kepada makanan tersebut. Gerak.